Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. So welcome back to this lesson. Okay guys, untuk today's lesson kita akan continue with the next chemical property for benzene. Kita dah already look at halogenation of benzene and previously juga kita dah tengok tentang ingat lagi tak? Nitration of benzene. Yes guys, nitration of benzene. That was the second. And today we are going to continue with the third reaction ataupun the third chemical property for benzene, which is Friedel-Crafts alkylation guys. Jadi basically itulah apa yang kita akan tengok untuk lesson kita hari ini. Okay, sebenarnya kalau you nak tahu the name of this reaction Friedel-Crafts alkylation actually diasaskan lah oleh these two chemists. Kita ada gabungan dua buah negara ni guys. Ni kita ada seorang ahli kimia daripada France ataupun a French chemist. Tu nama dia Charles Friedel. And then kita ada seorang lagi adalah seorang chemist juga, tetapi dari he was an American orang Amerika, orang US. Okay, James Mason Crafts. Jadi bila dua ni bergabung nampak gabungan dua negara daripada dua kontinen yang berbeza, dua yang berbeza, one from Europe and one from Amerika Okay, so both of these chemists bergabung dan menghasilkanlah suatu reaction yang belajar sekarang ini yang dikenali sebagai Friedel-Crafts alkylation guys. Jadi kalau you guys want to know more about these two chemists, you all boleh google lah, boleh cari, dan juga saya rasa boleh juga lah you nak baca sejarah tentang Mr. Friedel and Mr. Crafts and how actually daripada dua negara yang berbeza tetapi dia boleh untuk menghasilkan this reaction. Okay, sebelum tu itu sedikitlah tentang siapa Mr. Friedel and Mr. Crafts ni. Okay, seterusnya saya nak highlightkan tentang apa maksud alkylation. Apa maksud alkylation? Alkylation guys means substitution of an alkyl group to a H atom, hydrogen atom of benzene. Okay, macam ni lah contoh kita ada for example, sekejap saya tunjukkan dekat screen ni. Kelas So katalah kita ada alkin pula. Kita ada benzene, kan dekat luar ada H kan. So apa yang berlaku guys dalam alkylation ni, this H akan digantikan dengan alkyl. And you pernah tahu kan alkyl kita guna simbol apa? Kita guna simbol R, nampak? Jadi alkyl ini yang akan menggantikan H of benzene, di mana H itu nanti akan keluar sebagai H+ lah. Okay guys, jadi alkyl ini proses di mana alkyl masuk dan H keluar ni, itu dinamakan sebagai alkylation. Atau kalau bahasa Melayunya pengalkilan. Pengalkilan lah. Okay, itu maksud alkylation. Okay. Right. So inilah general equation ni guys. Di mana kita ada dalam this reaction. Okay. Sebelum tu saya lupa pula nak tunjuk. Yang tadi ni dalam this alkylation guys, apa yang berlaku adalah alkyl ini, this alkyl sebenarnya datang daripada mana tahu? Alkyl ini nanti akan datang daripada haloalkin. Apa haloalkin? RX. Maksud daripada haloalkin ni lah yang akan kita katakan yang akan menyumbang kepada alkyl yang nak digantikan dengan H tu. Okay, so kita pergi pada general equation. Right. So dalam reaction ini guys, so apa yang kita akan buat, kita akan ada benzene. Okay, kita akan tindak balaskan RX tadi kan, alkyl halide ataupun haloalkin. Di mana dalam this reaction guys, kalau you tengok reaction ini juga mesti kena ada apa? Mesti kena ada Lewis acid. So here we are using aluminium trichloride. Okay, kenapa? Reasonnya sama lah. Kalau you baca dekat statement bawah tu, the haloalkane molecule is polarized by the catalyst. Mana catalyst dia? Ini, AlCl3. Di mana apa yang berlaku apabila this haloalkane molecule is polarized, so dia akan kita katakan dia akan dissociate, maksudnya R dengan X nya akan terputus.
untuk menghasilkan, guys, nampak ni apa ni? Carbocation. Sebab apa? Ingat lagi tak awal-awal masa kita masuk chapter 13.3 ni, saya dah mention kan, untuk setiap reaction itu apa dia punya electrophile dia, ingat kan? Jadi untuk Friedel-Crafts alkylation ni, dia punya electrophile dia adalah carbocation. Okay, dalam kes ni carbocation form akan act as an electrophile for this reaction. Tapi guys, kena ingat, dalam Friedel-Crafts alkylation ni tak semestinya carbocation itu akan jadi electrophile. Akan ada kes di mana electrophile dia bukan carbocation tetapi adalah kompleks. Bila benda tu akan berlaku, itu nanti kita akan tengok lepas ni. Nanti saya akan tunjukkan dua kes lah. Satu kes electrophile adalah carbocation, the other case adalah electrophile itu adalah kompleks. Bila nanti kejap lagi kita akan tengok after this. Okay, jadi in this reaction guys, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat this product. Siapa tahu apa ni? Inilah yang kita sebut sebagai alkyl benzene. Alkyl benzene. Right, and then dia punya side product dia adalah hydrogen chloride. Okay, maybe yang kata, kenapa hydrogen chloride? Ini kalau lah, for example, kalau here kita menggunakan RCl, okay, RCl maksudnya HCl lah, dia punya side product. Okay guys, kita teruskan. Okay, seterusnya dalam this reaction juga, okay, you boleh baca statement dekat atas tu. Dia kata apa kat sini? Benzene, inilah benzene tadi, akan react with a haloalkane in the presence of Lewis acid. Okay, Lewis acid ni depends lah. Kita nak guna AlCl3 ataupun you tak nak guna AlCl3, kita juga boleh guna FeCl3 yang saya dah mention tadi kan, apa function dia? Sebagai catalyst, di mana kita akan dapat alkyl benzene guys. Okay. Right, now kita terus pergi pada guys, mechanism dia. Ingat tak ini mechanism yang keberapa? Yesterday, dalam the previous lesson, you all dah already look at mechanism number 6 kan? Ini adalah mechanism yang ketujuh guys. Mechanism number 7. Okay, untuk apa mechanism number 7 ni? Mechanism number 7 adalah untuk, inilah reaction inilah, untuk Friedel-Crafts alkylation. Alright guys, saya tengok di sini I'm using two examples here. So for the first reaction, inilah dia, kita ada benzene bertindak balas dengan 2-chloropropane guys. Okay, in the presence of Lewis acid. So ingat lagi tak apa akan berlaku? Ni apa? Ni alkyl dia kan? Ni alkyl dia. So alkyl inilah yang akan gantikan, tak kisah you ambil mana-mana H dekat ring ni, katalah kita ambil H tu daripada sini. Okay, jadi this alkyl yang akan replace this H guys. Okay, jadi kita tengok dekat mana ni, carbon yang bonded dengan Cl ni, ini akan putus, and then alkyl ini akan masuk gantikan H, dan H tu akan combine dengan Cl, dia akan jadi HCl. So itu yang kita akan dapat kat sini guys, nampak? So kita akan dapat suatu isopropyl benzene. Ni kalau you nak tahu, ini namanya adalah isopropyl benzene. Sebab ni kan isopropyl ni. Ini isopropyl benzene, and the side product adalah HCl. Okay, ini yang pertama lah. Ni baru kita buat equation dulu. Nanti after this, kita akan tengok dia punya mechanism. Okay, contoh yang kedua, kita ada benzene reacts with, what is this? Ni tertiary butyl chloride. Ataupun kalau ikut IUPAC, boleh juga kita namakan sebagai 2-chloro 2-methyl propane guys. Okay, 2-chloro 2-methyl propane, ataupun if you don't want to name like this, kita juga boleh tulis dia sebagai tertiary butyl chloride. Sebab apa saya cakap macam ni guys? Sebab haloalkane ni, okay, saya tulis kat sini haloalkane, kita boleh namakan dia sebagai haloalkane, ataupun satu lagi apa? Alkyl halide. Ingat haloalkane dengan alkyl halide ni adalah benda yang sama. Cuma dia punya nama je berbeza. Kalau contohnya, kalau nama 2-chloro 2-methyl propane ini, kita namakan dia sebagai haloalkane. Tapi kalau tertiary butyl chloride, ini kita namakan dia dalam bentuk alkyl halide. Ni alkyl halide. Tapi both of this still referring to the same compound, the same class of compound. Cuma the way we name this compound, itu je yang berbeza.
Okey, jadi itulah kena ingat ni, jangan kata haloalkane dengan haloalkane dengan alkyl halide ni benda yang berbeza pula. Tak, sama. These two adalah compound yang sama, cuma cara kita menamakan dia sahaja yang berbeza, guys. Okey, so kita teruskan dengan this reaction. Jadi apa yang berlaku? Okey, cuba kita tengok mana alkyl dia. Ni dia punya alkyl kan. Okey guys, ini kalau kita kembangkan, kalau kita expandkan this structure, kita akan dapat macam ni lah sebenarnya. Tu saya kata tertiary butyl tadi. Sebab kalau you guys ingat lagi tak ni, apa kita panggil alkyl ni? Ini kan tertiary butyl. Jadi tertiary butyl ialah nanti yang akan gantikan H dekat benzene ring ni. Jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat tertiary butyl benzene. Tertiary butyl benzene, dan the side product is hydrogen chloride, guys. Jadi you boleh tengok dekat sini lah. So ini untuk the second reaction. And now guys, kita akan look at the mechanism. Mechanisms for these two reaction. Jadi kita akan tengok yang pertama dulu. Cuma sedikit saya nak ingatkan kat sini guys. Sebab tadi, ingat tak saya dah mention tadi kan, dalam Friedel-Crafts alkylation ni, bukan semua elektrofil dia adalah carbocation ion. Ada kes di mana elektrofil dia akan jadi kompleks, bukan carbocation ion. Bila? Mereka katanya bila masa, sir, bila kita nak tahu dia kompleks, bila kita nak tahu dia adalah carbocation ion. Dia macam ni. Kita tengok note dekat bawah tu. Dan fahamkan betul-betul. Ingat, sekiranya guys, if we are using, kalau kita menggunakan secondary atau tertiary haloalkane, yes, elektrofil adalah carbocation ion. Kenapa? Kenapa elektrofil adalah carbocation ion? Sebab kalau haloalkane itu adalah secondary ataupun tertiary, bila dia jadi carbocation ion, dia akan jadi apa? Dia akan jadi secondary atau tertiary carbocation ion. Secondary dia agak stable lah kan. Dia kan sudah belajar stability of carbocation ion. Secondary agak stable dan tertiary paling stable. Sebab itu kalau secondary dan tertiary haloalkane ni normally dia akan form carbocation ion. Tetapi let's say kalau kita guna primary haloalkane ataupun primary alkyl halide, dan primary haloalkane itu pula tidak boleh buat rearrangement. Kita tahu kadang-kadang ada sesetengah primary haloalkane, bila dia menghasilkan carbocation ion, betul, dia akan jadi primary carbocation ion. Tapi ada kes di mana primary carbocation ion, dia boleh buat rearrangement, ingat lagi tak? 1,2 hydride shift, 1,2 methanide shift. Dia boleh shift jadi more stable carbocation ion. Kalau primary haloalkane yang boleh buat rearrangement, itu dia akan hasilkan carbocation ion. Tapi kalau kita cerita tentang primary haloalkane yang tak boleh buat rearrangement. Maksudnya kalau dia rearrange pun dia akan dapat carbocation ion tak stable. In this case class, no carbocation ion form. Takkan. Takkan membentuk carbocation ion. So instead dia akan hasilkan apa? So dia akan hasilkan a complex. Dia akan produce suatu complex instead of carbocation ion. And this complex itu yang akan digunakan sebagai elektrofil lah di dalam that reaction. So kita tengok beberapa contoh menggunakan examples yang ada dua reaction kat sini. So hopefully you boleh faham lah. Tengok yang pertama dulu. Guys, mechanism of alkylation of benzene. So you abaikanlah dia punya animation ni dah caca marba dah. Tengok yang pertama guys, saya tunjukkan dulu lah semua. Nampak punya animation ni dah lari ni. Guys, tengok ini atas ini adalah reaction yang pertama tadi. Yang kita buat yang awal-awal tadi kan. Yang pertama ni, the first reaction tadi. So right now kita nak buat mechanism untuk this first reaction. Jadi apa yang berlaku guys in this reaction adalah the first step. The first step of this mechanism, Friedel-Crafts alkylation ni, dia akan melibatkan formation of electrophile. Samalah macam halogenation, sama macam nitration kan. Step 1 dia is always
formation of electrophile. So in this case ada two possibilities, sama ada dia akan form carbocation ataupun dia akan form complex. Now cuba kita check apakah jenis haloalkane yang kita guna. Dalam this reaction guys, kalau you tengok dekat reaction kat atas ni, okay, saya nak tanya, 2-chloropropane adalah haloalkane kelas apa? Secondary, primary, secondary, tertiary. So how can we tell this? Kita tengok pada halogen tu, dia attach ataupun bonded to carbon kelas apa? For example kan, kita kat sini, kita ada chlorine. So this chlorine is bonded to this carbon kan? So carbon ini kelas apa? Nampak dia ada satu, dia ada dua carbon bonded dengan dia. Maksudnya this is a secondary carbon. So bila dia adalah secondary carbon, apabila halogen bonded to a secondary carbon, so kita boleh kata these 2-chloropropane adalah secondary haloalkane guys. Dia adalah secondary haloalkane. Saya dah beritahu tadi kan, untuk secondary dan juga tertiary haloalkane, dia boleh hasilkan carbocation sebab dia lebih stable berbanding dengan primary. Jadi that's why in this case, since we are using a secondary haloalkane in this reaction, jadi untuk the first step guys, yes, dia akan form carbocation. So right now we are going to look at macam mana terbentuk this carbocation. So apa yang berlaku guys dalam step 1 ni, right? So nampak tak kita ada ini tadi, kita punya haloalkane, secondary haloalkane ini. Okey, kan dekat chlorine ni kan ada lone pair. Okey, dan dalam this reaction kan kita tambah Lewis acid. Kan ni apa function Lewis acid? Untuk nak polarizekan, okey, haloalkane, molekul haloalkane itu. Jadi apa berlaku? So this lone pair of this halogen, dia akan give to this aluminium. Sebab aluminium ni kan dia incomplete octet, dia ada empty orbital dan dia boleh terima lone pair kan. So dia akan bagi a pair of electron, ataupun in other words dia akan form bonding lah dengan this aluminium. So apa berlaku? Kita tengok apa berlaku kat sini. This chlorine dah jadi positively charged, dia dah polarize. Sebelum ni dia bukan polar kan, dia it is not polarized, tapi selepas dia dah membentuk ini, okay, sebenarnya kelas kalau you nak tahu, inilah dia kompleks. Ini suatu kompleks lah. Cuma dalam case secondary haloalkane ni, dia takkan kekal sebagai kompleks. Sebab apa? Sebab dalam case ni, dia boleh produce a more stable species. Maksudnya daripada kompleks, dia boleh split untuk hasilkan a more stable carbocation. So apa yang berlaku guys dalam this reaction, dalam this complex, for this complex, jadi setelah dia dah membentuk kompleks ni, jadi seterusnya the bond between this C dengan this chlorine akan broken heterolytically. Since chlorine kan is more electronegative than C kan. Jadi bila putus, jadi Cl ni akan gets a pair of electron. Okay, a pair of electron. So what will happen to this portion here? So ini akan membentuk AlCl4- ataupun you boleh tulis structure macam tu lah. Okay, aluminium tetrachloride ni AlCl4- anion lah. And what will happen to this portion here guys? So this portion akan jadi carbocation. Ataupun kalau you all tengok dekat sini, ini carbocation kelas apa? Ini carbocation kelas apa? So kita ada suatu secondary carbocation guys. Nampak? Secondary carbocation. So inilah carbocation ini yang akan jadi electrophile. Akan jadi electrophile in this reaction. Sebab tu you kena tengok tu saya kata mula-mula sekali untuk Friedel-Crafts alkylation ni, kenal pasti dulu apakah type ataupun apakah class of haloalkane that we are using in this reaction, in the reaction. Okay, seterusnya dalam step 2, apa step 2? Saya rasa semua orang dah tahu kan step 2 apa? By now, formation of arenium ion. Okay, formation of arenium ion. So kali ni macam mana pula terbentuk arenium ion ni kan? So apa yang berlaku seterusnya? Benzene akan react dengan previously formed tadi, secondary carbocation tadi, di mana kita tahu carbocation kan spesies yang kurang elektron. So dia adalah electrophile, dan benzene ni pula elektron rich, kaya dengan elektron sebab dia punya benzene kan bentuk dia planar kan. Jadi atas dengan bawah tu elektron density dia tinggi. Jadi apa yang berlaku adalah
this benzene ring akan expose to electrophilic attack. Maksudnya electrophile ni akan attack this benzene ring. Okay, dan apa akan berlaku? Benzene ring akan bagi a pair of dia punya pi electrons pada this carbocation ion. In this case, okay, dia akan buat macam ni guys. Dia akan bagi sepasang elektron pada this carbocation ion, ataupun in other words, dia akan tarik carbocation ion tu pergi pada ring untuk form a new covalent bond. Dia akan form new covalent bond. And apa berlaku guys? Ingat lagi tak? Bila dia buat macam ni, bila benzene maknanya apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah benzene ring dah bukan lagi 6 pi electrons. So nampak tak ini? Inilah tadi carbocation ion yang masuk tadi, see? Dia dah jadi alkyl. Jadi carbocation ion ni tadi dia dah tukar jadi alkyl apabila dia dah membentuk ikatan dengan this benzene ring. Cuma the problem here is guys, the 6 pi electrons dalam benzene ring is no longer 6 pi electrons. Instead, dia dah kita katakan dah reduced to 4 pi electrons. Dia bila berlaku macam ni, samalah macam yang belajar untuk halogenation dengan nitration tu kan. Di mana apa akan berlaku? Benzene ring akan dilocalizekan dia punya pi electrons tu untuk nak cover balik, okay, pi electron tak cukup. Itu akan berlakunya 3 resonance structures ni. 3 resonance structures of apa nama ketiga-tiga ion ni guys? So inilah yang kita sebut sebagai lambat pula dia keluar. Saya tulis dululah. Okay, so inilah yang kita sebut sebagai arenium ion guys. Inilah arenium ion. Kan? Jadi sekarang ni bila dia dilocalizekan pi ni ke sini, ini pula jadi positively charged pun still 4 pi elektron, and then sebelah pula pindah ke sini pun still 4 pi elektron. Jadi sekarang ni in order untuk nak reform balik guys, untuk dia nak mengekalkan balik 6 pi elektron, so dia kena buat apa? Itu yang berlaku dalam step 3. Dia kena singkirkan proton, dia kena remove proton daripada mana? Daripada this H guys. Ni, this H. Ini yang dia kena remove keluar. Dan H ni dia kena remove sebagai H+. Dia tak boleh remove sebagai H atom ataupun hydride ion. No, tak boleh. Dia kena remove sebagai H+, supaya bila H ni keluar sebagai H+, dekat sini akan ada sepasang elektron kan. And this a pair of electron akan balik semula pada ring dan dia akan membentuk balik semula 6 pi electrons tadi. Dan apa berlaku? Benzene dah kekal balik sebagai benzene ring. Jadi persoalannya sekarang, macam mana H tu nak keluar? Kan? Jadi saya dah mention sebelum ni kan, H ni dia tak akan keluar dengan sendiri sebab dia agak degil, dia tak boleh keluar dengan sendiri. So dia mesti kena paksa. Mesti ada something lah, mesti ada something yang akan tarik H tu keluar. You guys ingat tak dalam step 1 tadi? Apa lagi terhasil dalam step 1 tadi? Instead of carbocation ion, ada AlCl4 minus. Kan? AlCl4 minus. Jadi guys, kalau you nak tahu, okay, sebelum tu saya nak ambil masa ni, saya nak share sikit. Normally guys, bila kita nak buat untuk step 3 ni, saya cadangkan macam ni lah. Saya cadangkan macam ni, kita akan ambil structure resonan yang last ni, ini yang you bawa pergi dekat step 3. Sebenarnya tak ada masalah, you boleh ambil mana-mana sebab kita tahu kan ketiga-tiga ni adalah resonance structure. Cuma kalau saya lah, personally saya lebih suka ambil yang the last resonance structure yang lukis. So ini yang kita bawa pergi dekat step 3 supaya kita nampak dia macam ada continuity lah kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah, you nak ambil structure ini pun boleh, sebenarnya ambil structure ni pun boleh, you nak bawa dekat step 3 ni. Sebab apa? Sebab arenium ni kan dia resonance structures kan. Dia ada 3 resonance structures. Dan kita tak boleh kata salah satu ni mewakili arenium ion. No, ketiga-tiga ni adalah resonance structures bagi arenium ion. Cuma kalau to me personally, saya lebih sukalah ambil yang the last ni, saya akan bawa ke sini. Tapi kalau tengok dekat dia punya notes ni pun, dia tak ikut lah. Dia tak ikut continuity tu. Maksudnya dia ambil yang ini. Dia bawa ke sini. Tapi apa-apa pun, benda yang sama juga guys. Benda yang sama. Tak ada masalah, benda yang sama. Jadi apa yang berlaku dalam di step 3, okay. Tiba-tiba dia bagi lone pair dan tak tahu apa benda yang bagi lone pair tu kan. Sebenarnya, aduh guys, sorry lah, animation dia dah huru hara. Okay, sebab bila saya pindahkan dekat laptop ni, saya punya PowerPoint ni dah jadi haywire. Okay, jadi sekarang kita tengok ini apa yang berlaku. Remember AlCl4 minus ni tadi yang dihasilkan dalam step 1.
step 1 tadi kan. So ini yang akan tarik H ni keluar guys. Okay, dan kalau ingat lagi, dalam reaction ni kita guna apa? Kita guna aluminium trichloride. Dan ingat lagi tak apa function aluminium trichloride tadi? Sebagai catalyst. Kan? Catalyst. Dan catalyst akan buat apa? Dia masuk, lepas tu dia keluar balik. Dia akan keluar balik. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku adalah, so this AlCl4- dekat chlorine here ada lone pair. So dia akan bagi a lone pair pada this H. Dan ikatan ni akan putus guys, antara this C dengan this H akan broken. So dekat sini ada shared electron tu kan. So ini akan balik semula pada ring. Nampak? Dia akan balik semula pada ring. C dia akan reform apa? Dia akan reform balik benzene ring. And kita akan dapat the main product, which is alkyl benzene. And now kita tengok pula apa berlaku yang seterusnya kan. So bila H ni keluar, so H ni actually akan form a new covalent bond dengan this Cl. Jadi the bond between this Cl dengan this aluminium AlCl3 ni akan putus. Jadi this H dengan this Cl dia akan form HCl, hydrogen chloride. And what will happen to this portion here? So ini akan jadi AlCl3 balik guys. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya at the end of this reaction, so AlCl3, aluminium trichloride akan keluar balik. Dia akan keluar balik sebagai AlCl3 as it is. Sebelum dan selepas sama sebab dia adalah catalyst. Okay guys, so ini adalah untuk Friedel-Crafts alkylation yang tidak melibatkan electrophile dia adalah carbocation ion lah. Dan bukannya kompleks. Now kita tengok contoh yang kedua guys. Okay, untuk contoh yang kedua tadi, kita ada benzin tindak balas dengan 2-chloro-2-methyl propane dan kita dapat apa? Kita dapat tertiary butyl benzene dan hydrogen chloride. Okay guys, sekarang kita tengok Okay, dalam yang kedua ni, kita tengok akan terbentuk kompleks atau tidak. Okay, dalam case ni, kita tengok dalam step 1, okay, kita punya haloalkane dan haloalkane kita lah haloalkane kelas apa ni? Ini adalah actually guys, tertiary butyl chloride ni dia adalah tertiary haloalkane. Jadi kalau tertiary haloalkane, you rasa akan ada dia akan form kompleks tak? Takkanlah kan? Yes, betul dia form kompleks, tapi lepas dapat kompleks, dia akan further react untuk produce carbocation ion. Sebab apa? Sebab kalau dia hasilkan carbocation ion, dia akan hasilkan tertiary carbocation ion. Okay, which is the most stable carbocation ion. Nah, kita boleh tengok dekat bawah ni. Nampak? Kita ada haloalkane, tertiary butyl chloride tadi ataupun 2-chloro-2-methyl propane. Dia bertindak balas dengan the Lewis acid. Jadi dia akan beri satu lone pair pada Al, aluminium, and then dia akan form kompleks. Nampak? Dia akan form kompleks dulu. Dia macam mana pun guys, kompleks ni dia akan terbentuk dulu. Cuma persoalannya adalah adakah kompleks akan kekal sebagai kompleks ataupun kompleks akan dissociate untuk hasilkan carbocation ion. Dalam kes ni, yes, dia akan dissociate untuk menghasilkan carbocation ion. Sebab apa? Sebab daripada this haloalkane, kita akan dapat tertiary carbocation ion guys. Jadi in this case, inilah yang akan jadi electrophile class in this reaction instead of complex. Sebab apa? Sebab dalam step 1 ni dia dah hasilkan the most stable carbocation ion. Jadi dia akan hasilkan carbocation ion lah. Okay, and then dalam benda yang sama juga dekat sini, dia akan form AlCl4- tadi. Di mana ini nanti kita tengok dia akan muncul kembali bila. Nanti dalam step 3 nanti dia akan muncul kembali ni. Okay, tengok pula step 2 guys. Right, seterusnya in step 2, samalah formation of rhenium ion. So apa yang berlaku, this benzene ring akan bertindak balas dengan this tertiary carbocation ion. So di mana dia akan gives a pair of electron from one of its pi electron ni. Okay, dia akan form a new covalent bond here dengan tertiary carbocation tadi untuk membentuk alkyl here. Dan apa berlaku? Pi electron sudah tinggal 4 dan dia akan delocalize kan untuk nak cover pi electrons tu walaupun tak berjaya kan. Maksudnya dia tak boleh, maksudnya dia akan sentiasa delocalize untuk cover tapi tak boleh. Dan inilah yang dia berbentuk apa tadi? Rhenium ion kan. Ni dia akan form rhenium. Saya tak cerita panjang lain sebab benda yang sama je guys. Kalau kita tengok benda yang sama saja.
Cuma bezanya dalam step 2 ni, benzin tu bertindak balas dengan apa? Nampak tak? Contohnya kalau dalam halogenation, step 2, benzin bertindak balas dengan kompleks kan? Ni pun sama dalam nitration, benzin bertindak balas dengan apa? Nitronium ion. Dalam step 2 kan, untuk membentuk aranium ion. Tapi dalam Friedel-Crafts alkylation, benzin dia bertindak balas dengan carbocation ion untuk membentuk aranium ion. So macam biasalah pastikan you lukis ketiga-tiga resonance structures of this aranium ion, and satu lagi jangan lupa tunjukkan arrow yang menunjukkan bahawa the three structures ni, these three structures actually are resonance structures. And jangan lupa buat kurungan lah dekat luar. Okey, inilah aranium ion. Jadi sekarang ni untuk this aranium ion nak membentuk semula benzene ring, maksudnya dia kena lepaskan this hydrogen. Kan, dia kena lepaskan this hydrogen sebagai H+, dan nanti ikatan ni putus dan elektron dekat sini akan masuk balik pada ring kan. Jadi sekarang kita tengok macam mana cara dia. Inilah, nampak guys. Okay, dalam step 3, loss of proton. Okay, macam mana cara dia? Inilah tadi, AlCl4- tadi kan. See, dia akan give a lone pair pada H, dia akan tarik H ni keluar, ikatan ni putus, and then elektron yang shed dekat sini akan balik semula pada ring, and kita akan dapat the main product. Okay, and then what happened to this ion here, AlCl4- tadi. Jadi seterusnya, the bond bila dia tarik H keluar, so H ni akan bind dengan this chlorine untuk form HCl. So ikatan ni akan putus lah. So bila ikatan kat sini putus, dia akan pergi kat mana? Okay, dia akan pergi pada, dia akan pergi pada chlorine ni guys. Okay, so ini akan membentuk HCl, and this portion here, AlCl3 ni, dia akan hasilkan this AlCl3 semula, which is the Lewis acid, ataupun dia adalah catalyst dalam this reaction. Okay, so itulah dia basically tentang step 3 ni tapi ni contoh ni kita masuk pula dah. Kita masih belum lagi tunjukkan contoh yang tidak melibatkan carbocation ion. Seterusnya kita tengok case yang berikutnya. Okay, guys, kena ingat kan saya macam tadi sekiranya kita buat alkylation menggunakan primary alkyl halide. Primary ataupun primary haloalkane. Primary alkyl halide ataupun primary haloalkane. Dalam this case class, dia apa akan berlaku tahu? Dia akan menghasilkan primary carbocation ion, betul kan? Masalahnya, primary carbocation ion adalah too unstable. Sangat-sangat tak stable. Okey, bila kita tengok tak stable kat sini, tak stable dia merujuk kepada dia sangat less reactive. Sangat less reactive. Maksudnya kalau dihasilkan juga, apa yang akan berlaku, reaction itu akan jadi sangat lama untuk berlaku. Sangat panjang masa untuk berlaku sebab dia tak reaktif. Okay, so you bayangkan kita bayangkan macam ni lah. Kalau kita letak diri kita sebagai haloalkane tu, takkan kita nak hasilkan this carbocation ion sebab tak reaktif, tak stable. So of course kita akan go for something yang more stable. Sebab tu dalam kes ni dia tak akan prefer untuk produce this primary carbocation ion. Kecuali kalau dia boleh buat rearrangement. Kalau tak boleh buat rearrangement, this primary haloalkane won't produce this primary carbocation ion. Instead, dia kekalkan dia sebagai kompleks. Kita boleh tengok contoh kat bawah ni. Jadi apa yang berlaku? Okay, ni kita ambil contoh dekat sini. Kita ada chloroethane. Kita tahu kan chloroethane ni is a primary haloalkane. Kita tengok dalam kes ni kelas, kita tengok kalau dia tindak balas dengan AlCl3, yes, betul. Sama seperti the previous two cases tadi, dia akan form kompleks dulu kan. Tapi dalam kes ni, kenapa this complex dia tak split ataupun dia tak dissociate untuk produce carbocation ion? Kita tengok. Kalau let's say, saya tunjukkan contoh kat sini, kalau dihasilkan carbocation ion, dia akan dapat apa? Akan hasilkan CH3, CH2 plus. Apa ni? Primary carbocation ion dan AlCl4-. Ini saya cerita kalau dia dissociate. Nampak tak? Dia akan hasilkan apa? Kalau dia insist juga nak produce carbocation ion C, dia akan dapat primary carbocation ion. Dan saya nak tanya kelas, this primary carbocation ion,
Boleh tak dia buat rearrangement? Can this carbocation ion rearrange untuk form a more stable carbocation ion? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau dia buat hydride shift, kan, contohnya, still dia akan dapat primary carbocation ion juga. Tak ada makna lah kan. Apa tujuan buat rearrangement untuk hasilkan benda yang tak stable juga. Jadi in this case, instead of this complex dissociate into carbocation ion dan AlCl4-, apa yang berlaku kelas dalam this reaction, dia tak buat macam ni. So dia akan kekal sebagai this complex. Dia akan kekal sebagai kompleks tu. Maksudnya apa? Maksudnya kompleks inilah yang akan jadi elektrofil yang akan bertindak balas dengan benzene ring dalam step 2 untuk produce arenium ion. Okay? So dia bukan carbocation ion. Dia akan kompleks tu akan jadi elektrofil. Okay, kita tengok contoh mekanisme dia. Okay. Okay, itulah kalau baca statement kat atas tu, ingat ini untuk case primary haloalkane yang tak boleh buat carbocation ion rearrangement. Okay, so dia akan kekal sebagai kompleks sebagai elektrofil dia. Okay, kelas kita tengok tengok contoh ini. So fully you boleh nampak lah perbezaan dengan the previous two cases tadi. Okay, so here kita ada write the mechanism for the reaction below. Kita ada benzene reacts with chloroethane in the presence of Lewis acid. Okay, kita dapat ethyl benzene dan HCl lah. Of course dia punya, HCl pula. Ya betul lah HCl lah sebab kita menggunakan chloroethane kan. Right, jadi the first step apa? Samalah, the first step adalah formation of electrophile. Cuma dalam case ini kelas, nampak tak? Boleh tengok kat situ. Kita tengok dekat skrin sekarang. Bila this haloalkane bertindak balas dengan the Lewis acid, kan, dia akan form kompleks je. Dia tak akan further dissociate untuk hasilkan carbocation ion. Reason ni sebab apa? Sebab tadilah, kalau dihasilkan carbocation ion, dia akan dapat primary carbocation ion yang tidak boleh buat rearrangement. Mestilah dia tak nak kan, benda tak stable, benda yang lambat. Guys, you kena tahu tau, nak hasilkan carbocation ion ni bukannya senang. Susah nak hasilkan carbocation ion. Tu bayangkan, dah lah susah nak hasilkan carbocation ion. Lepas tu dapat pula carbocation ion yang tak stable. Reaction jadi lambat. Siapa nak? You nak? Nak ke? You pun tak nak kan? Tapi kalau you tak nak, you mengharapkan haloalkane ni nak. Mana dia nak? Dia tak nak. So that's why dia kena kekalkan sebagai kompleks. Dia tak akan produce in this case class. Dia tak akan produce primary carbocation ion sebab tak boleh rearrange. Ini kita cerita yang tak boleh buat rearrangement tau. Kalau boleh, tak ada masalah. Dia akan hasilkan. Seterusnya, apa berlaku guys? Okay, jangan lupa arrow, tunjukkan arrow tu. Okay, dan dalam step 2, akan berlakulah yang sebenarnya dah tahu sebelum ni. Formation of arenium ion. So, nampak tak beza dia? Benzene ring akan directly bertindak balas dengan kompleks. Dalam the previous two cases tadi, benzene ring bertindak balas dengan carbocation ion. Tapi dekat sini, benzene ring terus bertindak balas dengan kompleks. Di mana, apa berlaku, sama je konsep dia. Okay, so maksudnya, benzene ring ni tadi akan give dia punya pi electrons pada this carbon here. Sebab dia nak, kenapa? Sebab dia nak tarik alkyl ni keluar. Kan, nak tarik alkyl ni keluar yang akan jadi alkyl lah. Cuma guys, betulkan ni typing error ni sebabnya 3 ni kena subscript 3 CH3, CH2 ni pun subscript ni 2. Okay, so dia akan tarik ini keluar. So apa berlaku? The bond here juga akan putus. Okay, so ni kita tunjukkan pula arrow ni. Lambat pula arrow keluar sekejap Dia akan putus ke sini. Alright. So ini akan masuk sebagai CH2, CH3 dan dia akan jadi alkyl di mana kita akan dapat arenium ion. Samalah. Still you kena lukis juga the 3 resonance structures. And what happened to this portion here guys? So nampak dia akan hasilkan AlCl4- kat sini. You nampak tak perbezaan ni dengan the previous two tadi? The previous two cases tadi. Dalam 2 case yang pertama tadi, AlCl4- ni AlCl4- ni dia dihasilkan dekat step 1. Tapi kalau kita menggunakan kompleks, dia baru terhasil dekat step 2. Perasan tak? Dalam step 1 kan, dia dihasilkan ini, AlCl4-. Tapi dalam kes ni, dia dihasilkan dekat step 2.
Okay, seterusnya yang ni pun samalah guys you buat benda yang sama dan jangan lupalah tunjukkan resonance arrows ni. Lepas tu ni arrow yang menunjukkan 4 pi electrons tu akan cuba untuk dilocalizekan pi electrons dia untuk nak reform 6 pi electrons tu. Itu pun kena tunjukkan whenever you draw this areninium ion. Okay, and then step 3 pun sama, akan melibatkan loss of proton. So samalah apa yang akan tarik tu AlCl4 minus ni. Ini akan tarik H2 keluar kan. Right. So apa berlaku? This AlCl4 minus tadi, dia akan tarik H2 keluar and then the bond between H dengan carbon akan putus dan the shared electrons kat situ akan balik semula pada ring dan dia akan reform balik the 6 pi electrons ataupun kita katakan dia akan reform balik semula benzene ring and kita akan dapatlah ethyl benzene which is the main product. Okay, and then what happen to H? Dia akan bind dengan Cl. Okay, jadi ikatan dekat sini akan putus kan? Ini akan putus. Dia akan goes back to Cl. Jadi Cl dengan Cl minus, dia bind dengan H. Kita akan dapat HCl and this portion here. So dia akan form this AlCl3. See? Dia keluar balik sebagai catalyst. Okay guys, so nampak ini yang dikatakan case di mana primary haloalkane yang tidak boleh buat carbocation ion rearrangement, dia akan terus bertindak balas dengan kompleks. Di mana kompleks itulah yang akan jadi dia punya electrophile. Okay. Alright. Seterusnya guys. Okay, kita tengok pula contoh. Sebab ni saya nak you all semua clear betul-betul tentang Friedel-Crafts alkylation ni. Okay, contoh yang seterusnya, contoh yang keempat lah. Tadi contoh yang ketiga kan. Okay, kita ada apa pula ni? Kita ada benzene bertindak balas dengan chlorobutane. Okay, 1 chlorobutane to be exact. Ataupun butyl chloride in the presence of Lewis acid. Kita akan dapat apa tu? Butyl benzene. Okay, butyl benzene kan. Dan dengan side product dia. Okay, kali ni ada sedikit, you nampak ada sedikit kelainan guys. Kita akan dapat 2 products. Okay, 2 main products. Satu tu dia punya percentage 35%. Satu lagi 65%. Apa maksud dia ni? Maksud dia, untuk this case, kita akan ada major, minor products. Okay guys, ingat lagi tak? Selalunya bila akan ada major, minor ni? Apabila ada rearrangement kan? Yang you dah belajar sebelum ni kan? Biasanya kalau melibatkan carbocation ion rearrangement, yang sebelum rearrangement itu akan jadi minor, yang selepas rearrangement tu akan jadi major kan? Jadi sebenarnya inilah apa yang berlaku guys. Dan side product dia samalah, iaitu hydrogen chloride lah. Ini sebenarnya dia punya side product masih sama. Okay, dia akan singkirkan hydrogen chloride. Dia inilah sebagai side product. Tapi these two adalah main products di mana ini akan jadi major. So ini akan jadi minor. Okay, so kena ingat. Ini untuk bila tahu akan berlaku macam ni biasanya. Ini normally guys, sekiranya kalau kita menggunakan primary haloalkanes yang boleh rearrange. So bila boleh rearrange ni, biasanya major product adalah terhasil daripada carbocation ion yang setelah dia buat rearrangement. Ataupun kita katakan major product ni actually came from carbocation ion yang more stable. Ataupun yang dia telah buat rearrangement pula. Okay, so kita tengoklah contoh untuk yang, kita tengok mekanisme untuk yang ni pula. Okay, class, let's move on with the mechanism. Alright. Okay, sama, step 1, formation of electrophile. Okay, kali ini dia tak akan form kompleks. Kita tengok nampak tak beza dengan kes ketiga tadi. Sebab apa? Walaupun ini adalah primary haloalkane, guys, kita tengok ni adalah primary haloalkane. Okay, betul. Kalau dia jadi carbocation ion, dia akan jadi apa? Dia akan jadi primary carbocation ion. Okay, tapi guys, kalau you guys tengok kat sini, okay, tengok. Apa berlaku adalah, okay, so dia ini kompleks kan? So ini kompleks. So dalam kes ini, dia akan kekal sebagai kompleks. Sebab apa saya kata tak kekal sebagai kompleks? Kita tengok apa berlaku. So the bond between Cl dengan C ini akan putus. So this portion sini, so ini akan jadi AlCl4 minus.
Okay, sebenarnya kalau tengok dekat you punya equation dalam notes ni, dia dah ringkaskan sebenarnya. Actually, kalau you tak nak buat macam ni, kita boleh buat macam ni tau. Kan bila ni dah putus, ni semua dah putus, so this portion akan jadi apa? So this portion, dia akan jadi CH3, CH2, CH2, okay, CH2 plus. Nampak? Yes, initially dia akan hasilkan primary carbocation kan? Tapi kita tahu this primary carbocation boleh buat apa? Dia boleh buat rearrangement, carbocation rearrangement. Jadi dia akan buat apa type of rearrangement? Dia akan buat 1,2 hydride shift, di mana dia akan pindahkan one of its hydrogen from this carbon. Sebab this carbon kan memang adjacent carbon of this carbocation, dia bersebelahan kan. Jadi dia akan pindahkan H tu from here to here. So bila dia buat rearrangement tu, itu yang kita akan dapat ini kelas. Kita akan dapat this secondary carbocation. Dia akan buat apa ni? Dia akan buat 1,2 hydride shift. Okay, nampak? Cuma yang dekat notes you all dia dah buat ringkas, dia dah terus gabungkan sekali. Tapi kalau you all nampak macam tak yakin, you buat dia separately pun tak apa. Okay, you buat dulu, ni kompleks ni putus, dapat primary carbocation dengan AlCl4-. Lepas tu primary carbocation, baru you buat rearrangement. Daripada primary, dia boleh rearrange jadi secondary carbocation, which is more stable than primary carbocation. So nampak nampak? Dia beza dengan kes ketiga tadi. Kes ketiga tadi, walaupun dia primary, tapi dia dah primary yang tidak boleh rearrange. Yang ini primary juga, tetapi primary yang boleh buat rearrangement untuk produce a more stable carbocation. Dan seterusnya apa? Seterusnya macam biasalah. Proceed dengan step 2, formation of arrhenium, and then formation of main product tu lah, di mana dia akan singkirkan H+. Tak apa, saya tunjukkan juga Okay, ni semua clear untuk step 1 ni. Okay, kita tengok pula seterusnya. In step 2, see, benda yang sama. Apa yang berlaku adalah benzin akan bertindak balas dengan carbocation yang terhasil selepas rearrangement tadi. And then dia akan form arrhenium ion. So ini adalah step 2. Okay, formation of arrhenium ion. And then in step 3, apa berlaku guys? Okay, arrhenium ion tadi akan bertindak balas dengan AlCl4- ni. Di mana this ion, macam biasalah, dia akan tarik H ni keluar. Kenapa? Saya rasa by now semua dah tahu dah kenapa. Sebab this arrhenium ion, dia nak reform balik the 6 pi electrons untuk mengekalkan balik gelang benzin. Kan? So dia akan tarik H ni keluar, and then the shared electrons here akan goes back to the ring. Dia akan reform balik benzene ring, and kita akan dapat the main product. Ataupun in this case, kita akan dapat major product lah. Major product tadi. Okay, and then what will happen to this Cl and this H, dia akan form HCl dan juga AlCl3 guys. See? Sekali lagi lah. Okay, AlCl3 akan keluar sebagai catalyst kan, dia akan keluar balik. Okay, cuma mungkin ada maybe someone akan tanya, so kalau yang macam minor tu datang daripada mana pula? Okay, dia macam ni. Sekarang saya cakap tadi, major ni dia datang daripada sebelum rearrangement. Selepas rearrangement, selepas rearrangement ataupun selepas dia buat carbocation rearrangement. Okay, minor tu datang dari mana? Minor tu datang daripada yang sebelum rearrangement. Tapi biasanya kalau untuk mechanism, kita hanya akan fokus on the formation of major product lah. Jarang biasanya mechanism ni minta untuk minor. Normally dia akan minta untuk major product. Okay guys, jadi itulah dia. You all pun dah tengok keempat cases di mana untuk Friedel-Crafts alkylation ni, saya ulang balik. The first two cases tadi, itu adalah case di mana kita menggunakan secondary dan juga tertiary haloalkane. So ini kita tak perlu risau tentang rearrangement sangat sebab dia akan form carbocation yang stable. And then untuk primary haloalkane ada dua keadaan, ada dua case. Okay, di mana kita kena tengok sama ada primary haloalkane itu boleh atau tak buat rearrangement. Dia punya carbocation ion. Kalau tak boleh buat rearrangement, dia akan kekal sebagai kompleks. Itu yang akan bertindak balas dengan benzin dalam step 2. Tapi kalau dia boleh buat rearrangement, macam the last example tadi,
Okay, dia akan buat rearrangement dulu guys. Lepas tu barulah dalam step 2 benzene ring akan bertindak balas dengan this rearrange karbohidrat ion tadi yang telah mengalami botol yang dah buat rearrangement itu untuk menghasilkan arenyum ion. And then step 3 semua tahulah yang melibatkan loss of protons. Okay guys, itulah dia saya rasa untuk lesson kita hari ni lah. Jadi in the next lesson nanti kita akan tengok pula the fourth ataupun the final reaction of benzene ini. Tapi still masih lagi under Friedel-Crafts. Cuma kali ni berbeza sikit. Kita akan tengok pula tentang Friedel-Crafts acylation. Okay guys, jadi saya rasa itu je lah untuk lesson kita hari ni. So kita jumpa lagi dalam the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Okay, bye. See ya in the next lesson.